Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita pada kali ini untuk sama-sama kita mempelajari tentang subjek reka bentuk dan teknologi untuk tahun 6. Baik, kita masih lagi berada dalam unit 1 di bawah tajuk penghasilan projek. Okey, standard kandungan untuk penghasilan projek kali ini ialah 4.3 mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal. Standard pembelajaran 4.3.5 mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak dibina. 4.3.6 membuat beberapa lakaran projek elektromekanikal. 4.3.7 memilih lakaran terbaik projek elektromekanikal. Baik, jadi kita ada 3 standard pembelajaran yang kita hendak capai pada hari ini. Mengenal pasti projek elektromekanikal. Selepas kita mempelajari sistem asas elektromekanikal dalam topik yang sebelum ini, kita akan mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak dibina. Projek yang dihasilkan boleh dipilih sama ada menggunakan sistem asas elektromekanikal yang kita pernah pelajari. Okay, iaitu yang pertama, motor dan gear. Sebagai contoh, produk yang dihasilkan menggunakan motor dan gear ialah seperti kereta kawalan jauh, mesin kisar ABC dan juga pengisar untuk buah-buahan dan juga bawang. Okay, manakala sistem asas elektromekanikal yang kedua yang boleh kita pilih ialah seperti motor, takal dan tali sawat. Okay, seperti contoh produknya ialah crane, mesin jahit dan juga kereta kabel. Kereta kabel yang kamu biasa tengok di Cameron Highland ataupun di Pulau Langkawi. Okay, dan yang terakhir ialah sistem asas elektromekanikal yang menggunakan motor, gegancu dan rantai yang diaplikasikan pada produk seperti motosikal dan juga roda ferris. Roda ferris seperti mana yang kamu sedia maklum, boleh kamu lihat di fun fair. Baik, berdasarkan buku teks kita, kita akan mempelajari penghasilan projek yang menggunakan asas pergerakan motor dan juga gear. Okay, kamu boleh merujuk buku teks pada buku surat 10, buku teks RBT tahun 6. Okay. Tajuk penghasilan projek kita ialah palang keselamatan. Okay, sebagaimana yang cikgu tunjukkan dalam slide ini, ada satu gambar yang cikgu letakkan, iaitu projek palang keselamatan. Okay, membuat beberapa lakaran. Kamu telah pun mengenal pasti projek yang hendak dibina, iaitu projek palang keselamatan. Okay. Projek palang keselamatan ini menggunakan sistem asas elektromekanikal, motor dan juga gear sahaja. Motor dan juga gear. Sekarang kita perlu membuat lakaran reka bentuk projek yang hendak dibina. Okay. Melakar dahulu sebelum kita membuat projek yang sebenar. Okay, kita boleh membuat beberapa lakaran mengikut kreativiti masing-masing. Okay. Jadi dalam proses melakar lakaran ini, membuat lakaran ini, kamu haruslah menjana idea kamu untuk melihat ataupun menghasilkan beberapa lakaran. Okay. Sekurang-kurangnya lebih daripada satu lakaran, okay, untuk memudahkan kita membuat pilihan lakaran yang mana yang bersesuaian. Okey, jom kita sama-sama melakar, okey, untuk reka bentuk projek elektromekanikal kita ini. Okey, lakarkan 3 reka bentuk. Okey, kenal pasti dan pilih satu lakaran yang terbaik setelah kamu selesai melakar reka bentuk projek elektromekanikal kamu. Okey, ini ialah satu contoh lakaran. Okey, lakaran satu yang telah dihasilkan, okey, berdasarkan buku teks kamu pada muka surat 11. Okey. Baik, kalau kamu perhatikan,
lakaran 1 ini mengandungi palang keselamatan. Okey, kemudian adanya suis, okey, dan juga motor serta gear. Okey. Ini nampak seperti lakaran asas sahaja, lakaran idea yang pertama. Okey, biasanya lakaran yang pertama ini merupakan lakaran permulaan yang simple. Okey, cetusan idea yang pertama kita. Okey, lakaran yang kedua. Okey, kalau kita dapat perhatikan di sini terdapat sedikit penambahbaikan. Okey, terdapat sedikit penambahbaikan berbanding dengan lakaran yang pertama tadi. Okey, masih lagi ada palang keselamatan, motor dan gear, tapi cuma yang berubah di sini kita dapat lihat di situ adanya pondok pengawal. Okey, adanya pondok pengawal. Okey. Kalau dalam situasi yang sebenar, pondok pengawal ini merupakan tempat untuk pengawal berehatlah. Okey, lakaran yang ketiga. Okey, lakaran ketiga ditambah baik lagi, okey, dengan mewujudkan perumah untuk gear. Okey, perumah untuk gear. Okey, yang berbentuk empat segi itu dipanggil perumah gear dan juga motor lah. Okey, kemudian ada palang keselamatan, ada pondok pengawal, kemudian ada suis turun, okey, dan juga suis angkat. Okey, baik. Okey, memilih lakaran terbaik projek elektromekanika. Okay, berdasarkan beberapa lakaran projek yang dilukis, okey, tadi kita dah lukis 3 lakaran. Pilih satu lakaran yang terbaik untuk membina projek. Okey, kita perlu menjadikan lebih daripada satu lakaran semasa membina projek supaya dapat memilih reka bentuk yang terbaik. Okey, tadi cikgu dah ceritakan dalam slide yang sebelumnya. Okey, jadi kita terhasilkan 3 lakaran. Okey, jadi lakaran yang terbaik berdasarkan 3 lakaran tersebut ialah lakaran yang ketiga. Okey, kerana ia merupakan lakaran yang telah ditambah baik daripada idea 1 dan juga idea yang kedua. Okey, dalam kita memilih lakaran terbaik, beberapa kriteria perlu kita pertimbangkan, okey, iaitu kriteria reka bentuk projek. Okey, baik. Yang pertama ialah projek yang menepati tema. Okey, kita hendak menghasilkan projek yang berasaskan sistem asas elektromekanikal yang menggunakan motor dan juga gear. Okey, jadi kita pilih projek palang keselamatan. Okey, baik. Kemudian mesra alam. Okey, mesra alam ni bermaksud jika projek kita tu dapat disiapkan, ia juga mungkin boleh mudah untuk dikita semula, okey, ataupun senang untuk dimusnahkanlah. Baik, yang ketiga, kukuh. Okey, kekukuhan pada projek kita tu, okey, bermaksud kekuatan mesti ada, okey, supaya projek tersebut boleh bertahan lama. Okey, yang keempat, kriteria yang keempat ialah mudah dibina, okey, tidak sukar untuk dibina, okey. Kemudian menarik, okey, reka bentuk itu menarik, okey. Kalau kamu perhatikan tadi, lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran yang ketiga, kita pilih lakaran yang ketiga kerana lakaran tersebut menarik, okey. Kemudian logik, okey, reka bentuknya logik. Baik, dan yang terakhir menjimatkan. Okey, menjimatkan ada beberapa hal yang kita boleh ceritakan di sini, iaitu menjimatkan masa, menjimatkan wang, okey, menjimatkan ruang. Okey. Baik. Okey, jadi kita ada 2, 4, 6, 7 kriteria reka bentuk yang kita perlu
diambil berat dan diambil pertimbangan. Okey, macam cikgu sebut tadi, lakaran pilihan kita selepas 3 lakaran dilukis merupakan lakaran yang ketiga kerana ia menepati kriteria reka bentuk yang kita kehendaki. Okey, 7 kriteria tadi telah pun kita kena pasti dan kita ambil pertimbangan. Baik, ini ialah lakaran yang dipilih iaitu lakaran yang ketiga. Okey, lakaran yang ketiga dia telah melukis dalam bentuk lakaran 3 dimensi. Okey, dan telah pun melabelkan setiap daripada bahagian-bahagian yang hendak dibina nanti. Okey, iaitu yang pertama dalam lakaran 3 mengandungi perumah gear, okey, palang, suis turun, okey, pondok pengawal dan juga suis angkat. Okay, ini adalah lakaran 3 dimensi kamu nampak daripada pelbagai sudut. Okay, kemudian yang kedua ialah lakaran 2 dimensi. Okay, lakaran 2 dimensi ini kamu nampak hanya pada pandangan yang kamu kehendaki sahaja. Okay, macam lakaran 2 dimensi yang ini kita nampak pada pandangan hadapan. Okay, namun kamu juga dapat lihat adanya perumah gear, palang, kemudian kamu akan nampak suis turun, nampak juga pondok pengawal di situ beserta dengan tingkap dan juga pintunya serta nampak juga suis angkat. Baik, seterusnya kita tengok lukisan ceraian. Okay, lukisan ceraian ini ialah merupakan lukisan yang bahagian-bahagian projek itu diceraikan ataupun dipisah-pisahkan. Okay, kamu dapat nampak di situ bagaimana kedudukan gear, motor dan juga pondok tapak yang akan dibina nanti. Okey, manakala lukisan yang terakhir merupakan lukisan teknikal. Okey, lukisan teknikal ni yang menerangkan kepada kita tentang bahan-bahan yang kita akan gunakan. Okey, baik, berdasarkan lukisan teknikal ni kita dapat tengok kayu yang akan digunakan pakai dalam pelbagai saiz. Kemudian zinc. Okay. Bahan logam yang digunakan adalah zinc. Kemudian ada papan. Kemudian ada PVC untuk palang iaitu polyvinyl chloride. Okay. Kemudian kita ada perspex. Okay. Perspex digunakan pada bahagian perumah gear. Okay. Kemudian PVC untuk perumah wayar. Okay. Polyvinyl chloride juga untuk perumah wayar, kemudian MDF ataupun nama panjangnya medium density fiberboard. Okey, ditanda di situ juga ukuran untuk setiap jenis bahan yang kita gunakan. Okey, baik. Hasil projek kita ialah seumpama ini. Okey. Baik, dilabelkan dalam gambar ini jenis-jenis bahan yang kita akan guna pakai, okay? Iaitu zinc bagi bumbung untuk pondok pengawal, kemudian kita gunakan perspex untuk perumah gear, kita gunakan juga papan untuk perumah gear, okay? Kita gunakan MDF atau medium density fiberboard untuk bahagian lantai, okay? Kemudian kayu untuk bahagian tapak dan juga PVC atau polyvinyl chloride untuk bahagian palang. Okay, hasil projek ini nampak kemas, okay, dengan penggunaan setiap jenis bahan tersebut. Okay. Baiklah, okay. Pembelajaran kita pada hari ini telah pun tamat. Okay. Namun, cikgu bekalkan kepada kamu tugasan untuk kamu siapkan pada minggu ini. Okay. Baik, tugasan yang pertama,
Latarkan kembali 3 reka bentuk projek elektromekanikal yang kita pelajari pada hari ini. Okey. Baik, kamu boleh merujuk pada muka surat yang ke-11 dan juga muka surat yang ke-11 hingga muka surat yang ke-13 buku teks kamu. Baik, itu tugasan yang pertama. Kemudian tugasan yang kedua, cikgu akan sediakan kamu satu kuis dan kamu jawab kuis tersebut di dalam web yang cikgu akan attach dalam Telegram kelas kamu masing-masing. Okey. Baik, selesai saja tugasan tersebut, hantar bukti yang kamu telah pun siap membuat kerja yang cikgu berikan pada hari ini untuk berigau dan cikgu. Okey, baik, sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.